Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati Puan Nurhayati, yang diraikan serta yang didoakan selalu para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, puji dan puja kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana apabila kita mendekat kepadanya, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cintanya pada kita, pada umatnya tidak dapat ditandingi ataupun dilebihi oleh sesiapa pun. Pada petang ini insya-Allah kita sama-sama berkongsi mudah-mudahan dengan izin Allah dalam tajuk Jalan Islam, tahap-tahap dalam kembara. Pada minggu yang lalu kita telah sama-sama berkongsi bahawa tahap-tahap dalam kembara ini, iaitu jalan Islam ini, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada empat, ada empat tahap. Ya, pertama yang dikatakan syariat, yang kedua yang dikatakan tarikat, yang ketiga dikatakan hakikat, dan yang keempat adalah makrifat. Ya. Walaupun istilah-istilah ini selalunya dikenali sebagai istilah-istilah yang bombastik ataupun yang kadang-kadang merujuk kepada pengalaman-pengalaman tasawuf yang tinggi, tetapi saya kira apa yang nak dibincangkan dengan para pendengar pada petang ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang perlu, sesuatu yang asas dan teras. Jadi janganlah kita bimbang atau takut dengan istilah, tetapi kita lebih fokus kepada isi ataupun substansinya, insya-Allah, mudah-mudahan. Secara mudahnya, kalau dikata peringkat yang pertama syariat ini, kita belajar. Belajar tentang syariat. Kita tahu yang saya katakan dulu, halal dan haram, do's and don'ts dalam kehidupan kita. Yang pertama kita belajar, ini tahap syariat. Tahap yang kedua iaitu apabila kita dah tahu, kita amalkan. Ya, itu yang dikatakan menjalankan atau melaksanakan. Itu yang dikatakan tarikat. Tarikat itu artinya jalan. Ya. Dan yang ketiga, apabila kita ada amali, barulah kita ada alami. Alami itu kita rasakan. Itu yang dikatakan dalam peringkat yang ketiga ni, kita alami, kita rasai. Itu yang dikatakan hakikat. Kita rasai dah. Dan yang keempat, ini peringkat yang kemuncak, klimaknya, iaitu kita kenal dan terus mencintai. Iaitu dikatakan makrifat. Jadi peringkat akal, iaitu kita belajar. Peringkat panca indera, iaitu kita melaksanakan. Dan peringkat hati dan emosi, itu yang dikatakan hakikat dan makrifat. Biasa saja ini. Jadi pada petang ini saya nak menyambung, iaitu tahap yang kedua yang dikatakan tarikat itu. Apa yang dimaksudkan dengan tarikat? Simpelnya itu jalan. Jadi artinya menjalankan atau melaksanakan syariat yang kita telah belajar. Kita kena ingat, ilmu itu perlu diamalkan. Ilmu apabila tidak diamalkan, umpama pokok yang tidak berbuah. Kita tak boleh nak bangga kita tanam pokok 100 pohon rambutan, tapi satu pun tak berbuah. Tapi kalau kita tanam satu je pokok tetapi berbuah, lebat pula, itu yang penting. Jadi ilmu itu kita amalkan. Bila kita amalkan ilmu, artinya kita bertarikat. Menjalankan syariat tadi. Ini yang dikatakan wajib. Tarikat yang wajib. Tapi kalau ada juga yang dikatakan istilah tarikat, itu merujuk kepada tarikat-tarikat yang sunat, iaitu jalan-jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk dalam menuju ilmu tasawuf, dengan mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi saya rasa yang dibincangkan pada petang ini bukan tarikat macam tarikat Qadiriyah ke, Naqsyabandiyah ke, Saziliyah ke, yang hukumnya sunat. Yang itu untuk membuang mahmudah dan mazmumah, cara-cara disiplin-disiplin dengan zikir tertentu dan juga latihan-latihan tertentu oleh guru-guru yang mursyid, yang tarikat-tarikat yang mutabar. Saya kira ini bukan perbincangan kita pada petang ini. Tetapi kalau siapa yang berminat dengan tentang tasawuf ini, relevankah tarikat zaman kini, saya ingin para pendengar merujuk kepada tulisan yang dibuat oleh, yang dihasilkan oleh pengarah IKIM sendiri, iaitu Ustaz Nik Ruskiman, dalam majalah Q&A muka surat 94 saya ingat, dalam majalah Q&A edisi yang kedua, iaitu tentang membincangkan soal tarikat, iaitu tarikat-tarikat yang dalam tasawuf, saya kira yang itu menjurus lebih khusus. Tetapi apa yang petang ni kita nak bincangkan ialah tarikat yang wajib, yang semua orang kena bertarikat, iaitu menjalankan syariat. Perlu bila kita menjalankan atau melaksanakan syariat ini, kita mesti amalkan secara bersepadu.
integrated, ya, maksudnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Contoh, ya, apabila kita amalkan suatu, nak kenakan kaitkan dengan akidahnya, dengan fiqahnya dan dengan akhlak atau tasawufnya, ya. Ketiga-tiga mesti dijalan serentak. Jadi pengajaran kita boleh dipisah-pisahkan. Ini ilmu akidah, ini ilmu fiqah, ini ilmu tasawuf kita kata dalam pembelajaran. Tetapi dalam pengamalan tidak boleh. Kena disepadukan. Sebagai contohnya, ya, kita wuduk, ya. Wuduk ni mengambil air semayang, ya, katakan. Ini kalau kita rujuk, kalau dalam pembelajarannya wuduk ni bahagian apa? Yati, bahagian fiqah, atau bahagian fiqah. 6 rukun wuduknya, daripada niatnya, basuh muka sampailah yang ke-6 tertib, yang kita belajar dulu ustaz kita, rukun wuduk 6 yang dia kata 2 kering 4 basah, yang selalu kita dengar macam tu, ya. Jadi bila kita laksanakan wuduk tu dengan membasuh muka dengan sempurna, dengan niat yang betul, kemudian membasuh kaki yang dikatakan sampai ke tahap tinggi lebih daripada buku lali yang kita belajar, itu fiqah nama dia, ya. Tetapi ingat, waktu kita berwuduk pun ada soal akidah, soal keyakinan kita kepada Allah. Sebab kita berwuduk tu sengaja kerana Allah Ta'ala, ya. Kita mengambil wuduk kerana Allah. Artinya ada kaitan dengan akidah. Dan apa yang katakan dengan tasawuf ataupun dengan yang dikatakan akhlak, ya. Kalau kita dalam rumah macam ni, ya, ataupun dalam bilik macam ni, ya, kita insya-Allah tak kotor kepala kita, ya. Kita pakai kopiah atau pakai songkok ataupun tak pakai apa-apa pun ada juga atap yang melindungi. Tetapi waktu kita ambil wuduk nanti kita basuh lagi kepala kita, walaupun dah bersih. Kenapa? Ini yang dikatakan apabila kita membasuh kepala, bukan artinya kita hanya membasuh kepala lahiriah itu, tetapi yang kita basuh sekali ialah pemikiran kita sekali. Apabila kita basuh muka, kita basuh penglihatan kita. Apabila kita basuh telinga, kita membasuh apa yang dikatakan pendengaran kita, panca indera kita. Sebab itu dalam sebuah hadis mengatakan apabila seorang itu mengambil wuduk, gugurlah dosa-dosa kecilnya, ya. Jadi artinya dalam tasawuf kita bukan hanya membasuh anggota lahiriah, tetapi juga kita mengangkat hadas ataupun mengangkat dosa-dosa kecil yang luruh bersama air wuduk itu, ya. Jadi artinya itulah yang itu. Jadi artinya apabila kita berwuduk, kita laksanakan dengan akidahnya tadi, dengan fiqahnya dan dengan tasawufnya sekali. Insya-Allah barulah wuduk itu berkesan dalam membentuk pribadi kita, ya. Jadi perlu ingat, kalau orang kata solat yang khusyuk itu bermula bila? Ramai yang mengatakan solat yang khusyuk itu bermula daripada takbiratul ihram. Sebenarnya tidak, lebih awal daripada itu. Bermula daripada wuduk yang sempurna, ya, insya-Allah. Wuduk yang sempurna tu akidahnya ada, fiqahnya kita jaga dan juga tasawufnya kita jaga, ya. Inilah yang kita katakan dalam kita bertarikat, ya, Yati, ya. Jadi dalam bertarikat ni suatu perkataan satu perkataan kunci yang paling penting ialah bila kita nak melaksanakan syariat itu mesti ada mujahadah. Kita belajar satu, tetapi kita mujahadah satu. Apa yang dikatakan mujahadah? Iaitu perang yang bersungguh-sungguh dengan hawa nafsu dan syaitan, iaitu musuh dalam diri kita, musuh batin kita. Yang mana musuh batin kita, syaitan dan hawa nafsu ni, mereka tak suka kita melaksanakan syariat, ya. Mereka suka perkara yang menyebabkan kita lalai daripada Allah. Jadi artinya macam mana, Yati, ya? Tidak ada jalan pintas dalam kita beramal. Mesti lepas syariat, mesti tarikat. Tak boleh terus loncat kepada hakikat. Tak boleh. Mesti melalui jalan mujahadah. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan mudah. Sebab tu kita tak boleh jadi baik hanya menghadir majlis ilmu saja, dengar saja, ya. Bukan kata itu tak boleh ataupun itu tak perlu. Memang perlu hadir dalam majlis ilmu, memberi cahaya pada hati kita. Tapi ingat, ilmu hanya jalan menuju iman. Ilmu hanya jalan menuju iman. Kalau kita ada jalan tapi kita tak melalui jalan itu, tak akan sampai, ya. Jadi artinya kita melalui jalan ilmu itu ialah kita bermujahadah. Saya teringat kata dalam peribahasa dalam bahasa Inggeris, kita boleh tarik kuda masuk ke dalam air, tapi kita tak boleh paksa kuda minum air, ya. Jadi begitu juga kalau kita dengar tentang solat, kita dengar tadi jangan kita mengumpat, haram mengumpat. Misalnya kata dalam majlis ilmu, kita kena mujahadah untuk tidak melaksanakannya, dan kita kena mujahadah kalau kita perlu melaksanakannya. Sebab kita bermusuh dengan musuh yang dikata dua tadi, iaitu syaitan dan hawa nafsu. InsyaAllah kita yakin apabila kita benar-benar bermujahadah di jalannya, Allah akan bantu kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Dan orang yang berusaha di jalan kami, kata Allah, Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan tunjukkan pimpinan kita. Artinya langkah pertama tu kita kena mulalah. Tetapi langkah kedua, ketiga, insya-Allah, ya, Allah akan bantu, ya. Tetapi kita kena menempuh jalan, ya. Baik. Apabila kita bermujahadah,
sampailah ke peringkat yang ketiga, ya. Sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, sampai ke peringkat yang ketiga yang dikatakan peringkat hakikat. Ya. Syariat, tarikat dan hakikat. Hakikat ni apa? Hakikat ni reward ataupun ganjaran yang Allah berikan, jatuhkan ke hati kita. Iaitu yang dikatakan hakikat ni rasa yang apabila kita ada amali, kita ada alami. Ya, kita boleh feel, kita boleh rasai. Jadi bukan saja melalui akal mempelajari pelajaran, bukan saja panca indera yang bermujahadah tadi, tetapi kita dapat dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kurnia pada hati kita, iaitu kita merasai kemanisan. Kemanisan dalam beribadah tadi, ya. Mujahadah ni susah-susah, ya, tetapi kemudian nanti Allah akan beri kemanisan. Itu yang dikatakan Allah bagi halawatul iman pada kita, ya, iaitu dikatakan hakikat. Contohnya macam ni, ya, hati kita ni, Yati, ya, apabila kita nak melaksanakan satu kebaikan, hati kita akan melalui 4 peringkat. Ini 4 peringkat. Yang pertama, bila kita nak buat satu kebaikan, kata dulu tak solat, kita nak solat. Dulu tak tutup aurat, kita nak tutup aurat. Dulu kita misal kata pemarah, kita nak dia pemaaf dan sebagainya. Tahap yang pertama, hati kita mesti melalui yang tahap yang kata awkward. Awkward ni macam tak selesa, inconvenience dalam bahasa Inggeris, ya. Rasa macam tak selesa, tak seronok. Senang ke nak bangun solat subuh yang pertama, ya? Senang ke bila kita nak tutup aurat kali yang pertama, ya? Macam letak steamroll atas kepala, ya? Rasa macam tu, ya? Beratnya, ya, dan sebagainya. Tetapi apabila kita terus melaksanakan, hati kita akan mencapai tahap yang kedua, Yati, ya? Tahap awkward tadi, tahap tak biasa dan tak selesa tadi, pergi ke tahap biasa. Itu yang peribahasa Melayu kata, alah bisa tegal biasa. Bisa memang betul, tetapi apabila kita laksanakan sampai ke peringkat yang kedua, iaitu biasa dah. Biasa dah solat, biasa dah tutup aurat, dah biasa. Tapi biasa ni macam kita autopilot, kita itu. Tapi kena ada niat, bukan sekadar adat, tetapi dengan niat. Kita selalu dengan niat, Tetapi dia belum peringkat manis lagi. Kita laksanakan yang biasa-biasa sampai ke peringkat yang ketiga, baru rasa manis. Seronok dah. Solat dah rasa seronok, pak tutup aurat dah rasa manis dan sebagainya. Tak mau berpisah rasanya dengan amalan-amalan ini. Ini tahap yang ketiga. Hati kita menjadi manis dengan kebaikan yang kita laksanakan. Mula-mula tadi tak biasa, lepas tu biasa. Yang ketiga rasa manis. Yang keempat, kita terus berterusan, kita dah sebati dan serasi. Akhirnya kita memperjuangkan yang dikatakan kemanisan itu di dalam diri kita dan kepada masyarakat. Kita menjadi mujahid kebenaran. Kita menjadi pejuang kepada kebenaran, ya, yang mana walaupun waktu yang dikatakan kulil haq walau kana murah, katakan yang hak walaupun pahit, tapi kita nak kata juga sebab bagi kita rasa manis, ya, yang kita nak rasakan orang lain manis bersama kita. Ini yang dikatakan tahap hakikat, Kalau kita nak cakapkan soal rasa ini memang payah, ya. Orang kata bila bertembung soal-soal rasa ini seolah subjektif dan relatif sifatnya, ya. Tiada kata seindah bahasa, ya, untuk menggambarkan perasaan tu. Tetapi boleh kita singkap sejarah kehidupan salafus soleh, terutamanya para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri, ya. Bagaimana apabila dia solat, baginda solat sehingga bengkak kakinya, jatuh kadang-kadang, ya. Kita kata menyeksa diri. Tidak. Rasulullah rasa manis dalam solat, ya. Penyejuk mataku, kata Rasulullah, dalam dunia ni ialah solat. Rasa manis. Kita tak dapat gambarkan. Kita boleh gambarkan manis makanan sekarang ni. Sedapnya benda-benda yang hiburan misal kata. Tetapi bagi orang-orang soleh, khususnya kepada orang yang dekat dengan Allah macam Rasulullah, mereka merasa manis dalam solat mereka, ya. Solat lagi sehingga fizikal mereka tak nampak nak mampu buat lagi, tetapi hati mereka berterusan, ya. Begitu juga bila ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, waktu bila dia rasa kemanisan iman, waktu dia menemankan Rasulullah berhijrah. Sedangkan menemankan Rasulullah itu satu perjalanan yang berisiko, mungkin dibunuh dengan kepanasan, dengan kesusahan, tapi dia rasa manis waktu itu. Jadi jangan aneh, kalau kita tengok kehidupan para sahabat, kita rasa mereka macam menyeksa diri, tetapi sebenarnya mereka rasa kemanisan, itu yang kita nak lihat. Macam mana Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia rasa manis bila malam-malam dia berjalan tengok keadaan rakyatnya. Betul. Tengok keadaan rakyat macam mana, tengok orang miskin macam mana. Dia bukan saja ada simpati, memahami kesusahan rakyat, tetapi dia ada empati, merasai kesusahan rakyat. Sebab apa? Dia suka. Dia manis, dia rasa dia jalan malam. Macam Sayyidina Uthman, apabila dia membaca Al-Quran, bila dia membelanjakan harta ke jalan Allah, dia rasa manis. Begitu juga saya terkejut apabila kita baca, bila ditanya kepada Sayyidina Khalid Al-Walid, Saifullah pedang Allah ini, apa yang dia rasa manis?
dalam hidupnya, dia kata dia rasa manis kalau waktu malam terjadi peperangan, dia kata waktu pedang bertemu dengan pedang besi kan, jadi pedang bertemu, keluar percik-percikan api dan dengar ringikkan kuda kan. Jadi yang itu yang dia rasa manis. Macam sorak sekarang lah, kita kata dia rasa, bila kita manis, rasa sangat manis bila terdengar dentuman bom dalam perjuangan jihad, macam tu Jadi kita tak dapat gambarkan waktu tetapi itulah mereka mujahid-mujahid. Dan insya-Allah bukan saja untuk salafus saleh, tetapi bagi mereka yang istiqamah dalam ibadah ini sebenarnya soal rasa ni memang tak pernah orang nak ceritakan. Betul. Tetapi saya kira insya-Allah ada sahabat-sahabat kita, orang-orang yang dikeliling kita, cuba kita tak tanya, tetapi mereka yang istiqamah dalam qiyamul lail saya pernah jumpa orang macam ni walaupun dia tak bercerita, tentulah yang membolehkan dia istiqamah dalam qiyamul lail tu kerana apa? Rasa ada manisnya. Ada yang berpuasa sunat rajin berpuasa sunat, ada yang baca Quran, ada orang yang pantang dengar orang susah je, dia akan berderma dan sebagainya kalau saya tengok kehidupan dia, ya Allah, macam mana orang macam ni kan, dia boleh buat macam tu. Kita sukar tentulah di sebalik segala-galanya ada rasa yang dikatakan hakikat tadi. Peringkat yang ketiga iaitu kemanisan. Mungkin mereka merahsiakan tetapi mereka tetap merasakan yang dikatakan kemanisan dalam beribadah. Kerana kemanisan di dalam jalan menuju Allah ini bukan hanya ada di hujung jalan, tetapi kemanisan itu berada di sepanjang jalan itu, insya-Allah. Dan yang keempat, izinkan sikit lagi Yati sebelum kita berinteraksi dengan pendengar-pendengar, para pendengar, maafkan saya nak habiskan juga supaya mudah kita berbincang nanti Ke peringkat yang keempat ialah peringkat makrifat. Makrifat ini kita dalam bahasanya mengenal. Kenapa kita kata mengenal? Rupanya selama ni orang yang sampai ke peringkat makrifat ini dia mengenal dan terus mencintai Allah. Sejauh mana seorang tu dapat mencintai Allah? Kalau ditanyalah, sejauh mana seorang dapat mencintai Allah? Jawabnya ialah sejauh mana mereka mengenal Allah. Kenapa? Kita tak kenal ke Allah? Kita tahu Allah sifatnya, kita kata dengan sifat kesempurnaan, namanya ada 99 Kalau kita belajar dalam tauhid, sifat 20 Ada yang belajar secara tauhid uluhiyah dan rububiyah, tak kira lah itu perbezaan. Tetapi apa yang kita hanya tahu, kita bukan kenal. Kita hanya belajar dan kita tahu sebatas otak kiri. Seperti mana kita menghafal teori-teori sains, matematik, tetapi yang kata mengenal itu ialah di hati kita. Kita merasai penghayatan Sebab itu bila kita kata bila kenal terus pada cinta, bila cinta ni dah satu yang sukar digambarkan lagi. Tadi hakikat yang makrifat ni lebih tinggi. Sebab tu maafkan saya dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 165 Allah menegaskan wallazina amanu asyaddu hubbalillah dan orang-orang yang mukmin itu sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sebab itu kalau kita nak tahu apakah sudah sampai kita ke stesen makrifat ini tahap cinta ni cinta apa tandanya? Ada 4 tanda cinta. Kita hanya sebutlah, tapi kita tak rasa. Tetapi tak apa. Dengan kita menyebut-nyebut, mudah-mudahan kita mula-mula sebut dengan lidah. Lama-lama nanti kita selalu insya-Allah cuba masuk di hati. Yang pertama, orang yang tanda cinta ni banyak ingat. Sikit-sikit je teringat Allah. Teringat Allah selalu. Bila pertama tanda banyak ingat. Bila banyak ingat, banyak sebut. Banyak zikrullah. Banyak sebut. Kemudian bila dah banyak sebut, terasa rindu. Terasa rindu betul. Orang cinta ni mesti ada rindu. Kalau ada cinta mesti ada rindu. Dan tahap keempat nak bertemu. Nak bertemu. Jadi apabila kita sebut tentang cinta ini Yati, peringkat keempat ni ialah kita buta segala-galanya. Sebab tu love is blind, orang kata. Cinta adalah buta. Bila buta segalanya yang pahit jadi manis, orang kata yang kita buta kepada segala kesusahan dan penderitaan. Yang kita nampak hanya yang indah-indah saja. Sebab itu apabila kita sudah jatuh cinta, apa yang dikatakan Allah itu bersifat jamal, indah, lepas tu sempurna, kamal dan hebat, jalal, iaitu indahnya Allah, kamalnya Allah, sempurnanya Allah dan jalal, kehebatannya Allah itu dapat kita rasai. Dan inilah ke peringkat yang paling tertinggi. Dan kita nak bertemu dengan Allah. Nak bertemu dengan Allah macam mana? Kena matilah dulu. Kan? Sebab itu orang-orang yang dekat sampai ke peringkat makrifat ini Yati dan para pendengar, untuk pesan pada saya hanya menuturkan saja apa yang kita baca, apa yang kita belajar Mereka rasa
bukankah mati itu syarat menemui cinta? Ya, bukankah mati itu syarat menemui cinta? Jadi bagi orang sampai ke peringkat marifat, mati bukan perpisahan, tapi mati adalah satu pertemuan dengan sesuatu yang lebih dicintainya. Sebab itu apa kata Rasulullah apabila menjelang sakaratul maut daripada Aisyah, bahawa Rasulullah saat kewafatannya akan berseru, ya, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, teman daerah tinggi, artinya Allah, ya. Ketika menjelang kematiannya, misal kata kita lihat Saidina Bilal tersenyum. Isterinya bertanya, kenapa dia senyum? Tak rasa gundah gulana ke nak berpisah dengan dunia dan semua? Tidak, kata Bilal, apabila aku mati akan bertemu dengan yang dicintainya, itu Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah peringkat yang keempat. Mudah-mudahan jadi selepas nanti, sebelum itu kita buat kesimpulan sedikit nanti Tetapi sebelum itu saya kira kita beri laluan untuk berkongsi, berinteraksi. Manalah tahu ada para pendengar yang dapat melengkapkan lagi ataupun buat pencerahan lagi terhadap tajuk yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu Jalan Islam tahap-tahap dalam kembara. InsyaAllah itu kembara kita nak cari pencipta cinta kita sebenarnya Dan waktu ini kita nak bersama dengan rakan pendengar kita yang pertama, mungkin di talian untuk mukmin profesional. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Zaini. Encik Zaini, silakan. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, minggu lepas Ustaz ada bercerita tentang hati, kecintaan, di mana ada disentuh tentang kata-kata daripada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi apa yang saya lihat daripada sejarah, faktanya apabila Muawiyah menjadi khalifah, beliau mewajibkan memberikan kata-kata yang tidak baik dalam khutbah Jumaat dan khutbah Hari Raya terhadap Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali. Sehinggalah pada tahun 99 Hijri, 2 tahun dalam pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, mengharamkan apa yang telah dimulakan oleh Khalifah Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kita tengok di sini ada macam pertembungan antara khalifah ataupun salafi itu sendiri dalam peringkat awal Islam itu sendiri. Jadi mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Encik Zaini. Assalamualaikum. Baik, kita terus ke pemanggil seterusnya ya Ustaz. Kita kumpulkan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Nizam daripada Johor Bahru. Silakan Encik Nizam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sikit Ustaz. Ya, silakan Encik Nizam. Saya pernah dengar dulu ada seorang penceramah tu, dia beritahu Rasulullah pernah berkata, dia kata kalau kamu nak rasakan nikmat iman tu, dia kata cara dia kalau tak silap saya, dia cakap ialah kamu kena yang mula-mula sekali kamu mestilah reda dengan takdir Allah. Ya. Saya nak boleh kalau minta Ustaz tolong ulaskan lebih lanjut lagi insya-Allah. Tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita kumpulkan satu lagi pemanggil mungkin waktu ini untuk sama-sama kita kongsikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Haji Nur Halim daripada Terowon Paling Magelang sini. Silakan Tu Haji. Alhamdulillah. Berkenaan dengan Rafiq, dengan Ustaz disebut tentang Rafiq ataupun sahabat. Saya ada terbaca dalam buku ta'lim tentang kisah sahabat. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika dikunjungi oleh Abdullah bin Farqad. Apabila tetamu itu datang, maka dihidangkan dengan roti. Tetapi Abdullah bin Farqad tak dapat menelan roti yang dihidangkan oleh Umar. Maka dia kata tak dapat ketuan bagi roti yang lebih baik mutunya. Jadi kata Hadrat Umar, tak semua orang boleh menyediakan makanan yang baik. Kemudian dalam kisah yang lain, Hadrat Umar ni nak dinaikkan gaji, tetapi tak ada siapa pun ahli kabinet yang berani menyuarakan. Lalu mereka mesyuarat menggunakan namanya Habsyah. Jadi melalui Habsyah dia kata nak dinaikkan gaji, maka minta komen dulu apa komen Umar kan. Jadi kamu dulu pernah jadi isteri Rasulullah, kamu tentu boleh tahu apa yang seorang isteri terhadap suaminya. Jadi apakah makanan yang paling sedap, maka diterangkanlah satu persatu. Pakaian yang paling elok dengan tempat tidur yang paling elok diterangkan satu-satu. Kemudian ada Umar bagi tahu, lihatlah bagaimana perjalanan mereka
sesungguhnya dua orang ini adalah rafiqku, Rasulullah dan Abu Bakar telah pun sampai ke syurga dan aku dalam perjalanan. Sekiranya aku memilih jalan yang selain daripada yang dirintis oleh dua orang ini, aku akan sesat. Jadi apa yang kita lihat di situ Ustaz dia, bahawa bagaimana sahabat-sahabat merintis jalan penghidupan tarikat ini dengan penuh kesukaran. Jadi kita ni dalam kemewahan. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah kita merintis jalan yang silap? Ataupun jalan yang betul ke langkah-langkah yang kita tuju ini dapat menuju kepada syurga? Itu je Ustaz minta tolong. Terima kasih Encik Nohani. Wassalamualaikum. Itu dia, mungkin kita boleh dapatkan sedikit pencerahan daripada yang bagi Ustaz dahulu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengizinkan sahabat-sahabat pendengar kita untuk berkongsi. Saya kira bukan hanya pertanyaan, tetapi itu merupakan juga input-input yang boleh mendekatkan diri kita kepada kebenaran, kepada Allah, kepada Islam. Yang pertama kita ingin pergi kepada tentang perkataan Sayyidina Muawiyah yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu Sayyidina Muawiyah ketika dia melihat seorang tentera Islam yang buruk mukanya, kan? Kemudian Sayyidina Muawiyah suruh dia bercakap, lepas tu dia pula gagap. Jadi Sayyidina Muawiyah kata, keluarkan dia daripada barisan ketenteraan, kerana kalau ilmu itu bila dia memancar keluar, dia bentuk wajah yang orang kata yang sedap dilihat, orang kata yang tak semestinya tampan, tetapi orang kata senang semena-mena, tapi ini tak senang dilihat. Dan kalau ilmu itu memancar ke dalam pula, dia keluar dalam bentuk orang tu petah berkata-kata yang kebenaran. Jadi ni dua-dua tak ada, jadi letakkan sebelah. Jadi kata-kata ini saya ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang waktu saya remaja dulu saya baca, masih ingat lagi. Dan dalam persoalan ini Cik Zaini bawa satu sudut, satu jurus yang lain, dimensi yang lain, iaitu tentang bagaimana pertikaian antara Muawiyah atau dengan Bani Umayyah dengan keluarga-keluarga Sayyidina Ali yang berkaitan. Jadi bagi saya ingin menjaga adab. Mudah-mudahan adab dalam Ahlussunnah wal Jamaah ni saya pegang sungguh-sungguh, mudah-mudahan. Dan siapa yang bersetuju boleh, tapi yang tak bersetuju pun tak apa. Iaitu saya nak berdiam diri tentang pertikaian antara para sahabat, kerana beradab antaranya sebab mereka ini dua-duanya ada kelebihan dalam Islam dan kedua-duanya ada title radhiyallahu anhu. Siapa kita yang nak melihat soal ini? Tetapi kalau kita nak lihat perbezaannya, perbezaan tu cara mereka berfikir, cara mereka berijtihad, itu mungkin boleh. Tetapi soal apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada di dalam sanubari mereka, soal-soal yang kita kata hasad dengki ke apa, itu kita tak tahu. Jadi kita ambil pendekatan beradab untuk tidak berbincang soal-soal perbezaan ini. Itu saja yang saya. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok Umar bin Aziz telah menghentikan hal ini, juga dia ada ijtihad dan sebagainya. Peringkat mereka ni peringkat yang kita kata perbezaan-perbezaan ni sudah dibahaskan oleh ulama-ulama kita yang lebih arif daripada kita. Bagaimana sikap kita orang awam terhadap pertikaian para sahabat ini. Jadi saya kira saya berhenti jadi di situ. Jadi maafkan saya kerana saya tidak berani dan tidak ada otoriti untuk pergi lebih jauh untuk membincangkan itu satu. Yang kedua tentang Cik Nizam tadi, tentang macam mana kalau nikmat kemanisan iman itu boleh dicapai sehingga kita redha dengan takdir Allah. Redha dengan takdir Allah. Kemanisan iman ni sesuatu yang tinggi, yang kita dapat hasil daripada mencintai Allah. Kita mencintai kerana cinta Allah, dan juga kita cinta banyak perkara-perkara yang membawa kepada cinta kepada Allah. Peringkat redha ni macam mana? Peringkat redha ni peringkat yang tertinggi, takdir Allah ni. Takdir Allah bagi kepada kita, Allah bagi kita kemanisan. Kadang-kadang Allah bagi kita kepahitan. Jadi kalau kemanisan tu mudah kita bersyukur. Kita kata alhamdulillah. Tapi yang kepahitan ni payah kadang-kadang kita nak rasakan. Sebab dia berlawanan dengan apa yang kita hendak. Apa yang kita hendak selalu berjaya, manis, orang kata terang, kita tak mau gelap, kita tak mau pahit, kita tak mau sakit, semua. Tetapi kehidupan ini begitulah, Kehidupan ini warna-warninya orang kata diselang-selikan macam apa? Macam musim.
Ada musim dingin, ada musim bunga, ada musim salji, ada musim. Dengan adanya musim-musim, sekarang ni musim hujan misalnya kata. Dengan ada musim-musim inilah baru subur tanah. Yang mana dengan tanah yang subur itu barulah ada pohon yang menghasilkan buah dan bunga. Kalau tak ada musim-musim ni, sekata je jadi padang pasir lah. Jadi begitu juga hati kita. Allah gemburkan dengan apa? Dengan ujian yang pahit, dengan yang mana supaya hati kita subur. Bila hati subur baru kita tumbuh yang dikatakan kemanisan iman tadi. Salah satu sifat ataupun benih yang Allah nak tanam, yang minta ditanam hati kita ialah benih redha. Redha ini lebih tinggi daripada sabar. Saya dah tegaskan dalam segmen yang lalu bahawa kalau orang sabar ni, dia bila datang satu musibah, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia rasa pedih. Tetapi pedih tu ditahan di dalam. Ditahan. Dia rasa pedih tetapi tak nampak dalam air mukanya, dalam perlakuannya. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau seorang tu mengubah kebiasaan-kebiasaannya apabila ditimpa satu musibah, artinya orang itu jatuh bukan lagi di tahap yang sabar. Contoh kita kena uji hari ni. Selalunya kita makan, kita tak mau makan. Makan tak lalu dah. Minum pun tak. Selalu mandi. Sekarang hari ni tak mandi dah. Orang kata itu yang kata tu mandi tak basah, tidur tak lena, apa semua. Sebab bila dah kena dengan ujian itu, kita mengubah kebiasaan-kebiasaan. Selalunya, kata misai kita trim, jaga. Hari ni dah biarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dah tumbuh macam-macam. Sebab apa kusut masai? Sebab apa? Itu kata Imam Ghazali, itu sebenarnya protes seorang kepada Allah. Sebab itu kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu maksudnya kita milik Allah, dan bila kita milik Allah, Allah boleh buat apa saja untuk kita. Jadi itu kalimah istirja' tu bukan hanya dilahirkan dengan lidah, tetapi kita nak, itu yang dikatakan tahap sabar. Tapi tahap redha tu lebih tinggi. Tahap redha tu apabila kena tu, dia bukan rasa pahit lah, dia rasa manis dengan ujian. Dia rasa macam cubitan kasih. Cubitan daripada kekasih. Cubitan daripada kekasih sakit juga. Tapi tak tahulah saya nak gambarkan macam itulah. Cubitan daripada kekasih tu sakit tetapi rasa manis dengan. Sebab tu dia tak kata istirja' lagi. Dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab diceritakan bila Saidina Ali ni, bila dia tak diuji dengan kesakitan ke dengan penderitaan, dia kata Allah dah lupakan aku ke? Macam tu. Sampai begitu. Sampai ke tahap itu. Jadi kita ni masih lagi takut diuji kan, tapi diuji mudah-mudahan kita sabar. Tetapi orang yang peringkat ini, mereka bila tak dia kena uji, dia seolah-olah Allah lupakan dia. Sebab ada hadis yang mengatakan bila Allah sayang seorang tu, Allah uji. Tetapi bila tak diuji, Allah tak sayang ke lagi, gitu. Mereka sampai ke tahap yang katakan redha tadi. Jadi ini yang tahap yang tinggi yang kata kemanisan tadi, kemanisan iman tadi yang dapat. Mereka tak nampak lagi ujian itu, tetapi mereka melihat siapa pemberi ujian itu, iaitu Allah. Jadi mereka tak nampak lagi nikmat, mereka melihat pemberi nikmat. Mereka tak nampak lagi musibah, tetapi yang mereka nampak ialah pemberi musibah tu. Jadi bila mereka nampak pemberi musibah tu, kuranglah. Macam kita lah sekarang ni, kalau kita balik kampung contoh, kita bertemu ibu kita yang dah tua, dia tahu kita suka makan lemping lah, katakan dulu masa kecil lemping, boleh kata lemping, Puan tu dia pun dengan matanya yang dah kabur, dengan tenaganya yang tak ini, dia tak kuat lagi, dia pun masak lemping daripada. Masak lemping oleh kerana dia ni dah tua, ibu kita dah tua, terhangus. Dia pun hidang pada kita. Saya nak tanya hati seorang anak, mendapat lemping yang hangus daripada ibunya, dia marah tak? Dia tak lihat lemping tu. Dia lihat ibu, dia lihat. Jadi begitulah kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, apa saja kesusahan kemudian kita rasakan tu semua daripada Allah, Allah bermaksud baik. Sebab itu Ibnu Athaillah dia kata dalam Al-Hikam, dia kata apa? Kalau seorang merasai dengan kesusahan itu, dengan ujian-ujian itu, tercabut kasih sayang daripada Allah, artinya dia tak kenal Allah lagi. Artinya dalam ujian yang sakit, yang perit, yang pahit itu pun sebenarnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu merupakan penawar, itu merupakan ubat, dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak sampai ke peringkat yang dikatakan redha tu. Tetapi macam mana kita nak sampai ke peringkat redha? Ini yang kita nak cakap, dan kita nak kaitkan dengan Haji Nur Alim tadi. Soalan yang keempat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahap syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ini, Allah tidak bilang ataupun Allah tidak menilai kita berada di tahap mana. Jadi jangan kita sibuk-sibuknya sekarang ni aku di tahap mana, di tahap syariat ke, dah hakikat ke, dah makrifat, kita katakan itu persoalan nombor 2. Tetapi yang paling penting, ini yang paling penting sekali, apakah kita telah menempuh jalan.
Itu yang penting. Ya, sebab Allah tidak menilai sama ada kita sampai atau tidak di hujung jalan, tetapi Allah menilai kita apakah kita telah menempuh jalan itu. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau kita nak bayangkan macam tadi, macam Hazrat Umar yang kita tadi, makan roti yang keras, makan macam Saidina Ali, kalau kita tengok tadi, macam mana bila tak sakit dia rasa rupakan Allah. Ini makam yang dah tinggi, makrifat dah lebih tinggi mungkin daripada itu. Ya. Yang mereka subhanallah, ya, yang merasakan apa yang Saidina Ali kata, aku tak suka pada dunia ni, kenapa? Halalnya dihisap, haramnya diazab. Halalnya dihisap dan haramnya diazab. Sebab itu mereka bukan saja menjauhi daripada yang haram, itu yang haram memang jauh, yang halal pun mereka ambil sekedarnya saja. Jadi kita ni pula tahap macam mana? Kita tahap kita kalau tak jatuh yang haram pun dah baik sangatlah dah, kata. Jadi kita tak adalah kata bahawa kita tak nak melalui jalan itu, tetapi kita berada di jalan itu. Tetapi mungkin kita di stesen yang Allah, orang kata corot lah, kalau kita kan. Tapi sekitar kita berada di jalan itu pun sudah cukup baik. Ya, contoh, sebab Allah tidak menilai sama ada kita sampai atau tidak, tetapi yang Allah nilai sama ada kita menempuh jalan atau tidak. Ini mengingatkan kita kepada satu hadis yang panjang, menceritakan sebagai kita dah hadis ni popular, seorang yang membunuh sampai ke 99 orang. Dia bertanya kepada seorang ahli ilmu, dia kata, macam mana kalau Allah ampun tak 99? Tak ada ampunan bagimu. Jadi pun dia bunuh cukup lengkap 100. Jadi dah bunuh 100 orang, dia jumpalah seorang yang lebih arif lagi di samping alimnya, seorang yang ada pandangan mata hati. Dia kata, boleh, Allah boleh ampunkan dosa kita sebanyak mana pun, tapi dengan syarat kamu pergi ke satu tempat yang jauh daripada sini. Di sana kamu akan jumpa orang yang lain, ada sebagainya, kamu bertaubatlah di sana, taubat kamu akan diterima di sana. Jadi apa yang jadi yang pada pembunuh ini, yang berdosa yang nak bertaubat ni, dia pun lalu jalan tu, nak pergi ke sana. Tapi belum sempat lagi dia sampai ke jalan, di pertengahan jalan, dah habis dah. Malaikat Israel dah cabut nyawa dia, mati waktu tu. Jadi rohnya menjadi pertikaian antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Apakah nak dibawa ke tempat yang orang yang buruk ataupun nak pergi ke tempat yang baik. Jadi Allah memerintahkan bahawa malaikat rahmat ambil roh orang ni. Walaupun dia telah membunuh 100 orang, walaupun dia belum sampai lagi ke tempat itu, tetapi dia telah menempuh jalan. Jadi inilah yang kita hendak dalam jalan Islam, tahap-tahap dalam kembara ni, ada 4 ni. Tak kiralah kita di tahap syariat, masih belajar pun, tetapi kita menempuh jalan. Mudah-mudahan Allah. Tetapi kalau dalam keyakinan kita, di sini yang kita nampak, dalam sebuah diskusi yang panjang, saya nak bagi rumusan aja, khulasahnya saja tentang hadis ini. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah datang kepada kita sehasta. Maksudnya bila kita dekat, Allah lagi dekat kepada kita. Yang saya jadikan permulaan mukadimah perbincangan tadi. Kalau kita sehasta, Allah datang kepada kita sedepa. Sehingga kalau kita berjalan menuju Allah, Allah datang kepada kita secara berlari. Artinya apabila kita menempuh jalan, mungkin kita rasa susah, tetapi di kesusahan itu kalau kita berterusan, insya-Allah ada bantuan daripada Allah. Ini yang paling penting, kita nak mulakan langkah yang pertama. Jadi kembali kepada Haji Nur Halim tadi, para sahabat mereka mendapat tahap zuhud. Zuhud ni paling tinggi sekali lah. Zuhud ini Yati, bukan artinya kita tak ada dunia. Ada dunia, tetapi kita tidak terpaut dengan dunia. Jadi ada juga orang yang kaya yang zuhud, ada juga orang miskin yang tak zuhud. Boleh faham Jadi kalau orang dia kaya, dia memiliki kekayaan, tapi kekayaan tu tak melekat di hatinya, cuma di tangannya. Dia orang yang kaya yang zuhud. Tapi ada orang miskin, dia tamak, tapi dunia yang tak cinta pada dia. Dia tak dapat, dia cuba cari tamaknya, subhanallah, lebih lagi daripada orang yang paling tamak. Tapi dia miskin. Artinya dia tak zuhud. Zuhud itu pada hati. Bukan soal pada kualiti hati kita, bukan pada kuantiti harta kita, pada kualiti jiwa kita. Jadi kalaulah seorang itu kaya sekalipun, insya-Allah kalau dia dapat zuhud, insya-Allah. Sebab itu kalau kita tengok tarikat yang ditempuh oleh para sahabat, terutamanya para sahabat yang 4 yang utama ni, Khulafaur Rasyidin, hebatlah kalau kita. Sayyidina Umar dia tak mau terkeluar sikit pun. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah kenyang 3 hari. Berturut-turut tak pernah. Dan kadang-kadang kalau dia makan depan Siti Fatimah, dia kata, inilah roti yang kali pertama ayahmu makan hari ini. Cuba kita lihat Rasulullah. Kalau dia tidur, baginda tidur,
lihat berbekas di belakangnya, kan? Kita tengok dalam saya lihat dalam Laukana Bainana rancangan itu, dilihat gambar rumah Rasulullah tu. Ya Allah, sempitnya ya, kalau kita tengok sekarang ni ya, tak boleh macam tu ya. Jadi begitu yang dilalui kemudiannya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar dia tak mau lagi daripada dua yang telah lalui jalan ini, kan? Sebab tu dia mengambil pendekatan begitu. Tetapi dunia berkembang dan terus berkembang, ya. Jadi ada orang yang tahap muqarrabin, ya, dekat dengan Allah, ada yang tahap abrar, ya, orang soleh, ya, ada tahap ni. Sebab tu syurga tu ada tahap-tahap juga, ya. Ada 8 tahap syurga. Yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Kalau kita memohon memang nak yang tinggi, ya. Tetapi kalau masuk syurga pun okey, ya. Tapi sebenarnya kalau saya pernah mendengar satu ceramah, ya, daripada seorang ulama yang saya segani, dia kata orang yang masuk syurga pun nanti ada penyesalan. Macam mana penyesalan dia, ya? Penyesalan sebab ahli syurga ni dia boleh ziarah antara satu sama lain, ya. Jadi kadang-kadang dia ziarah syurga yang lebih tinggi, ya. Dia kata subhanallah, macam ni lah yang tinggi. Ada penyesalan daripada hati dia. Kenapa dia tak buat baik lagi supaya dia dapat tahap syurga yang lebih tinggi. Jadi kembali kepada cerita tadi, kepada Haji Nur Halim tadi, ya. Para sahabat yang utama, mereka telah menempuh jalan ini. Tapi kita ni orang soleh, saya tak kata ini satu nasihat, tetapi cukup kita tengok dalam sudut ke dunia ni 4 kata dia. Yang pertama, kita burulah dunia, kita ambillah dunia, keperluan. Tahap yang pertama, keperluan kita ambil. Keperluan untuk makan, pakai kita, untuk rumah kita, perlindungan kita, kereta kita, misalnya dunia, ya. Dia kata tahap keperluan. Kemudian meningkat sikit lagi. Tak apa, masih tak apa lagi. Tahap yang dia kata kemudahan. Kemudahan. Dulu kereta 1, ini 2. Sebab untuk apa? Kemudahan isteri kita nak ambil anak-anak kita ke sekolah. Bukan 1 kereta je, 2 kereta. Ini tahap kemudahan. Ya? Tahap yang ketiga, tahap yang dikatakan keselesaan. Bukan kereta saja, tetapi jenis keretanya agak selesa supaya kita jalan, tak rasa letih. Ini boleh lagi. Keperluan, kemudahan, keselesaan. Yang tak boleh yang keempat, pembaziran. Bila pembaziran, Allah benci, ya. Jadi ikut tahap lah kita, ya. Sebab itu kalau kita ni tahap orang-orang biasa macam ni, ya. Pertama kita jauhi yang haram lah dulu. Mudah-mudahan sampai ke tahap yang boleh mengurangkan yang halal itu pun, itu yang paling tinggi sekali, ya. Saya rasa itu sebagai komen kepada Haji Nur Halim. Minta maaf Tuan Haji, ya. Itu dia. Dan waktu ini juga kita nak raikan rakan pendengar kita di Facebook, Ustaz. Ada juga daripada Nur Kausar kata, Assalamualaikum Ustaz, kata ingin bertanya kepada Ustaz Fahrul tentang selepas kita melalui 4 fasa tadi, ya, berkenaan dengan selalu ingat, lepas tu kemudian kita sebut rasa rindu, kemudian untuk bertemu dengan Allah SWT ni, bolehkah perasaan tu hilang sebenarnya dalam satu tahap tu? Kita kehilangan perasaan tersebut. Adakah rasa rindu kepada Allah dan Rasulullah itu adalah tipuan semata-mata mungkin? Mungkin boleh dikupas sedikit. Ya, pertamanya semua soal-soal cinta, ini soal makrifat tadi lah, soal hati. Bila cakap soal hati ni anggota dalam diri kita yang paling berpotensi untuk tidak konsisten. Sekali lagi saya ulang, ya. Hati adalah anggota dalam diri kita yang sangat berpotensi untuk tidak konsisten. Sebab tu dalam bahasa Arab dia kata qalbu. Qalbu tu artinya suatu yang berbolak-balik. Rasulullah pernah memberi satu metafora, dia kata hati manusia tu macam kuah yang sedang mendidih, ya. Kuah yang sedang mendidih, ya. Kalau mendidih macam mana? Molekul-molekul dia sentiasa tak stabil, ya. Begitu. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang tak, dan sebagainya. Jadi perasaan rindu tadi, ingat dengan Allah, kita banyak menyebut Allah, kita rindu dan nak bertemu, boleh tak hilang? Boleh tak hilang? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sebab kalau kita tak jaga hati kita, sebab itu hati yang berbolak-balik tadi mesti ada satu yang kata iman. Iman tu dia kata aminah. Aminah tu artinya apa? Aman, dia tenang, ya, dia tenang. Yang berbolak-balik tu mesti ditenangkan, ya. Sebab itu hati kita perlu kita jaga. Sebab tu dia kata berhati-hati menjaga hati. Sebab hati tu berbolak-balik. Macam mana kita nak jaga hati kita? Yang pertama, ya, yang kita selalu berzikrullah lah. Kita tak boleh lupa zikrullah, ya. Itu yang saya kata dulu. Dia kata zikrullah ni pada hati, pada manusia ni macam air kepada ikan. Kalau tak ada air, ikan akan mati. Kalau tak ada zikrullah, hati akan mati. Jadi kemudian kena banyak ingat mati, ya. Ingat mati. Kita ni yang subhanallah, yang jadi nak boleh mengumpat, yang boleh hasad dengki, boleh geram sini, marah sini, sebab lupa mati sebenarnya, kan. Cuba kalau kita lupa ingat mati, ya. Ingat mati. Jadi sikit sebanyak
yang kata Rasulullah tu kafa bil mauti wa izah tu, cukuplah mati sebagai peringatan bagi kamu, kita akan dapat. Katalah kalau kita bayangkan kita nak mati ataupun orang yang terdekat kita nak mati. Kata bayangkan suami kita, bayangkan isteri kita, kata kalau matilah boleh marah ke? Pertemuan kali yang terakhir mesti yang kita kena baik. Sebab itu kita ni selalu lupa mati. Sebab itu hati kita jadi keras. Jadi kena banyak zikrullah. Yang kedua zikrul maut. Yang ketiga kita kena banyak, boleh dikatakan solat-solat sunat. Solat-solat sunat ni penting sebab dia menggempurkan hati kita. Kemudian kita kena banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kita tak boleh nak kata ini soleh ke tak soleh, tetapi banyak bergaul dengan mereka. Sebab apa? Agama kita mengikut agama sahabat kita, siapa yang baik dengan kita. Sebab tu kita kata selalu berhati-hati dengan apa yang kita tonton, berhati-hati dengan apa yang kita baca, berhati-hati dengan apa yang selalu kita dengar. Ini akan membentuk diri kita sebenarnya. Jadi kena jaga semua. Sebab hati ni dibentuk dari apa yang kita bagi makanan pada dia. Makanan hati ialah zikrullah. Sebab itu kita kena jaga hati kita. Itulah untuk konsistennya hati. Mungkin ni persoalan daripada terakhir juga daripada rakan kita, pendengar kita daripada Facebook juga. Berkenaan dengan zikir tadi, kata bila beliau ni merupakan seorang pekerja kerajaan dan bila mendengar zikrullah menerusi radio, CD, gunakan alatan ataupun elektrik daripada pejabat. Jadi boleh tak dia tolak allowance perjalanan yang dia ada, maknanya ada allowance perjalanan dia tak kira untuk menampung apa yang telah dia dengar dan menggunakan elektrik daripada pejabat ini. Subhanallah. Saya gembiralah apabila dengar macam ni. Ini satu soalan yang menggambarkan hati orang yang menyoalnya. Mudah-mudahan hati yang sebegini bukan ada pada dia saja, tetapi pada kita juga. Kita kena berjaga-jaga soal yang kecil-kecil ni. Soal kita kata apalah sangat kita nak bayar, tetapi yang seelok-eloknya kita mendapat persetujuan daripada majikan kita, berunding baik-baik. Boleh tak yang saya dengar ni alat-alat elektrik, yang saya dengar zikrullah ni macam mana kedudukannya? Kalau majikan kita kata tak boleh, yang ini mesti dibayar, bayarlah. Tetapi kata tak apalah, you terhibur, you nanti menjadi produktif, you akan bagi balik tenaga tu kepada pekerja, boleh. Saya ingin menegaskan sebagai akhir-akhir ni, sebagai kita kena jaga perkara-perkara yang kita anggap remeh. Betul. Tetapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sebagai metafora yang akhir, kalau seekor katak dilontarkan ke satu bekas air yang sedang mendidih, lontar je dia akan keluar. Dia akan lompat keluar sebab panasnya air itu menyebabkan dia mencari jalan untuk keluar. Tapi katak yang sama diletakkan dalam air yang dingin, yang sejuk, kemudian dipanaskan perlahan-lahan. 1 degree, 2 degree, 3 degree, sampailah 100 degree. Dia akan sampai di situ, dia akan mati pada 100 darjah Celsius. Sebab dia tak akan keluar. Sebab dia selesa sikit. Jadi apa maksudnya? Manusia ni, dia selalu, kalau dosa besar dia tak buat, tapi dia selalu ambil remeh dosa kecil. Tapi dosa kecil-kecil ini insya-Allah dia akan meningkat sampailah dia bongkar ke dosa yang besar. Sebab tu peringkat murtad, peringkat syirik tu dia ada benih-benih yang kecil yang sepatutnya kita jaga. Jadi ini yang kita tengok khutbah wida, kalau kita khutbah yang akhir daripada Rasulullah kata syaitan telah kecewa ataupun syaitan telah berputus asa untuk menyebabkan kamu buat salah dalam perkara-perkara yang besar, dosa-dosa yang besar, tetapi dia akan menipu kamu dalam perkara-perkara atau dosa-dosa yang kecil. Jadi berhati-hatilah dengan perkara-perkara ini. Jadi alhamdulillah tadi dah ditunjukkan tadi tentang kesalahan yang kecil dan sebagainya. Ini mudah-mudahan kita jagalah sebagai iktibar buat kita, insya-Allah. Dan nampaknya talian pun ramai sebenarnya yang menunggu untuk masuk sama-sama tanyakan soalan, tapi kita pun dah kesuntukan masa. Mungkin sebagai kesimpulan bagi tajuk kita Jalan Islam, tahap-tahap dalam kembara kehidupan kita ini, silakan. Mudah-mudahan kita sampai ke tahap yang tertinggi, tetapi kalau kita tak sampai ke tahap tertinggi, kita cukuplah kita sedang menempuh jalan, iaitu belajar tentang syariat, belajar dan terus belajar. Kerana tanda kesempurnaan ilmu pada seseorang itu apabila dia terus belajar. Saya teringat waktu muda-muda dulu saya berdakwah juga ke selatan Thailand, bincang-bincang. Ada makcik-makcik yang telah tua, bukan makcik lah, peringkat nenek yang telah tua, pergi ke pondok-pondok bawa kitab tentang wuduk, tentang solat. Saya tengok apa makcik ni, dah tua dah nenek, tapi masih bawa kitab tentang solat, Muniyatul Musalli, kitab-kitab dia di selatan Thailand, di pondok-pondok. Bila saya tanya kenapa nenek jadi macam ni, nenek nak mati
semasa belajar, dia kata. Jadi begitulah sepatutnya kita, ya, yang bukan nenek ni, yang kita tak tahu bila kita mati dan sebagainya, tetapi yang saya katakan, berterusanlah kita belajar, supaya apabila kita berterusan belajar, kita berada di jalan syariat tadi, dan teruslah beramal walaupun kita tak sempurna beramal, dan mudah-mudahan kita sampai bercita-cita untuk sampai ke hakikat, dan insya-Allah mudah-mudahan kita sampai ke tahap makrifat. Kalau tak sampai pun kita sedang menuju jalannya, dan itu sudah juga dinilai oleh Allah. Kebahagiaan bukan hanya di hujung jalan, tetapi di sepanjang jalan Islam, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Menarik sekali.